Bismillah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK Masjid, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ruang dan peluang yang Allah kurniakan kita pada malam ini. Kita dapat meneruskan pengajian di Masjid Kampung Saat Tinggi ini, walaupun setiap hari kita adakan, insya-Allah moga-moga kita mendapat ilmu yang berkat, walaupun sedikit tapi berkat, insya-Allah. Jangan jadi banyak, takut tak dapat apa-apa. Sebab tu kita minta apa-apa dalam hidup kita ni biar berkat. Minta rezeki berkat, umur berkat, keluarga yang berkat, harta yang berkat, ilmu yang berkat. Sebab kita nak biar itu bermanfaat sehingga akhir hayat. Dan bukan akhir hayat je, selepas kita dibangkitkan semula, ia akan memberi satu manfaat yang baik untuk kita semua. Jadi kena faham, bila kita minta satu tu jangan minta yang banyak, minta yang berkat. Sama juga kalau kita minta Allah kurniakan kita rezeki yang banyak. Ada orang memahami maksudnya minta rezeki yang banyak ni mesti duit yang banyak. Tetapi kadang-kadang kefahaman kita yang kadang-kadang tersilap ataupun salah faham kita, sepatutnya kita minta lah rezeki yang berkat. Berkat ni kalau nak diceritakan amat salah. Hanya orang-orang yang mengetahui dan merasai saja nampak mengetahui. Baik, insya-Allah untuk malam ni kita sambung bacaan hadis kita, iaitu hadis yang ke-8 daripada kitab Mata Arba'in Imam Nawawi Syarah Al-Wafi, iaitu kehormatan seorang muslim. Kehormatan seorang muslim. Dan ia juga berkaitan dengan apa prinsip, apa pegangan dan apa perkara yang patut seorang muslim pegang sehingga akhir hayat dia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawal Bukhari wal Muslim. Baik, apa yang sebut Nabi daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Sekiranya mereka melakukan sedemikian itu, maka terpeliharalah darah mereka dan harta-harta benda mereka daripadaku, melainkan dengan hak Islam dan penghisaban mereka ke atas Allah Ta'ala. Baik, apa yang dimaksudkan dengan
umirtu, kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab lah. Sebab itu dalam hadis disebut Ani Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya dua orang yang Allah yang diredai. Pertama Ibnu Umar, yang keduanya adalah Sayyidina Umar. Anhuma, dia musanna. Kemudian Nabi menegaskan bahawasanya umirtu kalau dalam sudut bahasa dia isim majhul. Maksudnya dia tak tahu siapa yang pelaku itu, kita tak tahu siapa yang buat. Tapi umirtu ini maksudnya telah disuruh. Allah, maksudnya Allah telah menyuruh, Allah telah memerintah. Allah telah memerintahkan, Allah telah menyuruh, Allah telah mengeluarkan satu arahan. Umirtu an uqatila, Allah telah menyuruh kepada aku supaya aku memerangi ataupun aku melawan, aku menentang manusia ataupun orang-orang hatta yashhadu. Baik, sehingga mereka menyebut ataupun bersaksi an la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa yuqimus solah, dan mereka menunaikan zakat, mereka mendirikan solat. Wa yu'tuz zakah, mereka membayar ataupun menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan perkara-perkara tersebut, asamu minni, maka haram ataupun terhindar daripada ku dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaq, melainkan dengan hak Islam yang lain, wa hisabuhum 'ala Allah, dan penghisaban mereka ke atas Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita faham hadis ni, dia ceritakan bahawasanya Nabi disuruh ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mafhum mukhalafah dia lah. Kalau mafhum yang sama, maksudnya kita sedar dalam hadis ni ceritakan bahawasanya kita boleh memerangi orang-orang yang melanggar ataupun kufur apa yang Allah peringkat, sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah dan menunaikan solat dan juga membayar zakat. Baik, apa kepentingan hadis ni? Disebut dalam kitab ini, maksud hadis ini merupakan satu hadis yang amat penting disebabkan ianya meliputi perkara-perkara penting dari kaedah-kaedah agama Islam. Yang pertamanya adalah persaksian bersama-sama dengan tasdik. Tasdik ni yang membenarkan. Bila sebut perkara iman, dia ada 3 perkara, iaitu pertama, membenarkan dalam hati, menyebut ataupun melafazkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Yang kedua disebut mendirikan solat dalam rupa yang telah diperintahkan untuk mengerjakannya, dan yang ketiga, dan membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Baik, antara sebab kenapa Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis ini adalah pertamanya, apabila kalau kita tahu sejarah Rasulullah SAW, apabila baginda, sebelum baginda diperintahkan berhijrah ke Yasrib ataupun Madinah, tiada satu wahyu pun yang Allah kata kena mempertahankan diri umat Islam ataupun berperang dengan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Tapi apabila Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah, maka sampailah satu wahyu, Allah membenarkan untuk orang-orang Islam berperang. Bila sebut perang ni, ini yang bahaya, selalu dimanipulasi oleh orientalis barat. Apabila sebut perang dalam Islam ni, bermaksud bukannya kita nak menjajah, bukanlah kita nak merosakkan harta benda,
bukanlah kita nak merosakkan masyarakat setempat. Yang berlaku hari ini, itu yang banyak dimanipulasi oleh media-media barat. Sedangkan dalam Islam, apa yang disebut oleh ulama sendiri, peperangan yang berlaku oleh umat, yang berlaku antara umat Islam adalah untuk futuhat, pembukaan. Yang kedua adalah untuk pembelaan, menahan ataupun mempertahankan umat Islam itu sendiri, bukan untuk memerangi, merosakkan umat Islam. Sebab itu kena jelas, apabila kita sebut jihad, sebut peperangan dalam Islam, bukan merujuk kepada perkara teroris, merujuk kepada keganasan. Okey? Bila kita faham, orang akan menganggap bahawasanya Islam ini teroris sebab Islam banyak melakukan peperangan, kan? Kalau kita baca media-media barat hari ini yang berlaku apa di Gaza, dorang gazetkan bahawasanya Hamas melancarkan 5,000 roket. Dia tak baca, dia tak ikut apa yang berlaku sebelum tu. Kenapa Hamas menyerang Israel bertubi-tubi? Sebab sebelum tu, ketika mana perhimpunan di PBB, Presiden ataupun Perdana Menteri Israel telah mewawarkan bahawasanya seluruh tanah Palestin itu akan menjadi milik Israel. Sebab itu orang Hamas, dia punya bengang. Kalau kita pun rasa, kalau penjajah suka hati mewawarkan benda tu, akhirnya kita pun rasa bengang lah. Sebab kita nak mentahkan tanah air. Jadi sebab itulah peperangan yang dilancarkan oleh Hamas ataupun tentera Brigade Al-Qassam itu kerana untuk mempertahankan hak mereka. Tapi sebaliknya, apa yang berlaku oleh media barat, dia menggazetkan ataupun dia sebut bahawasanya Palestin ataupun Hamas ini sebagai seorang teroris, menggugat keamanan dunia. Ini kita kena hati-hati bila baca berita. Tapi alhamdulillah, rasanya orang Malaysia mungkin tidak terpengaruh lah, sebab isu-isu Palestin ni dah lama tertanam dalam jiwa orang Malaysia, dan dia tahu benda ni sebenarnya kita tak perlu ragu-ragu lagi. Mana satu baik, mana satu jahat, mana satu yang betul, mana satu yang tak betul. Isu Palestin tak perlu diragu lagi. Kita tahu bahasanya Israel itu memang jahat. Cumanya kita menyesalkan adalah anak-anak kita ataupun umur-umur yang bahaya sekolah rendah ni masih lagi mereka tak tahu, tak boleh bezakan. Sehingga kan saya pernah tanya anak murid saya, umur 12 tahun. Saya tanya dia, antara Israel dengan Palestin mana lagi jahat? Dia tak boleh jawab. 12 tahun, bukannya 5 tahun. Kalau 5 tahun tu saya menasabah lah. 12 tahun. Maksudnya apa? Kita selaku ibu ayah kena mendedahkan isu-isu umat Islam ni. Walaupun dorang dengar sambil-sambil lewat, tapi at least paling kurang dorang tahu siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang zalim. Supaya kita dah tanam dan jiwa anak-anak ini, akhirnya dorang tahu. Dan insya-Allah besar nanti dorang akan faham. Sebab kefahaman ni dia tak boleh berlaku sehari dua, makan tahun. Mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun. Jadi sebab tu ibu ayah kena ambil peranan yang sebaik yang mungkin untuk menceritakan, walaupun sedikit. Cerita. Jangan takut, cerita. Jangan anggap budak ni baru 9 tahun, tak payah cerita lah macam ni, berat kepala dia. Tak payah, tak apa, cerita je. Kita terlalu meraihkan anak sampai satu masa budaya meraihkan anak ni, kita tak tahu apa yang diorang nak, apa yang perlu untuk diorang, apa yang tak perlu untuk diorang. Kena hati-hati. Ibu ayah, budaya meraihkan anak terlalu sehingga kan kita keliru mana satu yang berhak untuk diorang tahu ataupun diorang dapat, dan mana satu yang mereka tak berhak untuk dapat. Jadi kena faham lah sebagai ibu ayah. Okey. Baik.
Dan sebab itulah Nabi, apabila Allah telah membenarkan umat Islam berperang, maka waktu itulah peperangan yang pertama, iaitu perang Badar yang berlaku di Bukit Badar. Akhirnya kemenangan berpihak kepada orang Islam waktu itu, walaupun jumlahnya agak kecil daripada golongan kafir Quraisy. Dan ini juga merupakan, kalau ikut kita dalam ulama, ini juga sebagai satu untuk sebagai dalil untuk membenarkan peperangan dalam Islam. Okey. Kemudian kita pergi pada fiqh hadis dan petunjuknya. Baik, dalam riwayat lain ada juga yang disebut dalam Sahih Bukhari, yang mana daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas ya'ni al-musyrikin. An-nas yakni diterangkan bayin dia ataupun dia punya penerangan dia adalah ya'ni al-musyrikin, orang-orang yang musyrik, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni orang-orang musyrikin, sehinggalah mereka itu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa sallu salatana. Maka bila mereka telah bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah, dan mereka mengerjakan solat, wastaqbalu qiblatana, dan menghadap ke arah kiblat kami, wa akalu zabihatana, dan mereka makan sembelihan kami, hurimat alaina dima'uhum, maka haramlah ke atas kami akan darah mereka, dan wa amwaluhum, harta-harta mereka, melainkan dengan haknya. Okey, maksudnya apa? Dalam hal ini ada juga hadis Nabi yang kita baca, haram ala muslim ala muslim, haram seorang muslim itu ke atas muslim. Kalau kita baca, apa maksud haram ke atas seorang muslim itu ke atas muslim? Ulama masyarakat adalah haram bagi seorang muslim itu membunuh ke atas seorang yang muslim yang lain. Sebab itu dalam isu, kalau tuan-tuan ingat, dalam peperangan, dalam isu Raba'ah 2013 di Mesir waktu itu, peperangan, dia bukan peperangan, dia sebenarnya pembunuhan oleh tentera Mesir kepada kaum atau golongan Ikhwan Muslimin, atas dasar golongan Ikhwan Muslimin ini telah menjadi puak-puak yang pengganas lah. Sedangkan kalau tanya kawan-kawan pun yang berada di situ waktu tu, tak ada pun diorang buat benda-benda yang merosakkan harta benda jalan raya, merosakkan harta benda kerajaan. Hanya mereka berkumpul untuk menandakan protes terhadap Asisi, iaitu Presiden Mesir sekarang ni, yang menggulingkan Presiden Mursi waktu tu. Dia duduk dalam satu kelompok orang, diorang buat satu pagar tu, dan mereka berkumpul. Waktu tu bulan puasa, berpuasa dekat situ, buka dekat situ, Qiyamul Lail pun kat situ. Jarang orang buat protes ada Qiyamul Lail sekali. Qiyamul Lail kat situ. Hatta seorang sahabat saya pernah pergi masuk haji lah, dia ni memang jenis hati kering. Dia masuk, dia nak solat Jumaat. Orang-orang ikhwan ni dia ihtiram, maksudnya menghormati orang luar, nak solat bersama dengan orang, dan bagi ruang untuk solat Jumaat bersama. Kalau di Mesir, solat Jumaat ni dekat mana-mana boleh buat, sebab dia mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i, kita akan ikut by Korea masjid. Jadi nak ceritakan bahawasanya haram bagi seorang muslim ke atas muslim ini untuk membunuh, selagi mana dia menyebut kalimah
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Haram. Habis tak kalau diorang beza mazhab dengan kita macam nak? Contoh macam Wahabi, itu tak haram, itu tak boleh bunuh diorang. Diorang hanya seleweng. Ada mungkin kita faham ada mazhab-mazhab yang lain yang tidak searian dengan Sunni, maka mereka ni bukan kafir. Kita jangan kata mereka kafir. Contoh macam Syiah, jangan kata mereka kafir. Kalau diorang murtad, ya, wajib kita perang. Faham? Ada perkara yang boleh kita ada titik persamaan, kita boleh kerjasama. Ada perkara yang kita tentang, kita tentang. Tak boleh kita nak lawan je. Baik, itu kan jelas lah. Bab-bab mazhab dalam Islam ni kita kena baca sejarah dia. Syiah tu macam mana penubuhan, asal penubuhan dia. Mazhab Wahabi, Salafi, benda-benda macam ni kita kena kaitkan dengan sejarah dia. Macam mana ia tertubuh, macam mana ia bolehnya berkembang sampai sekarang hari ini. Kalau kita faham, mazhab Syiah ni adalah mazhab politik. Mazhab politik yang berpihak kepada Sayyidina Ali karamah wajhah. Mazhab Syiah. Cuma apa yang berlaku apabila mazhab Syiah ni lama kelamaan ada, bila fahaman ni terlalu agresif, ekstrim, maka wujudlah fahaman-fahaman yang boleh menyesatkan Syiah, fahaman-fahaman Syiah ni. Sebab itu tak pelik. Kalau kita nak kata asal mazhab Syiah ni sesat, tak boleh juga, sebab asalnya ditubuhkan oleh Sayyidina Ali. Cumanya apabila lama sangat benda tu berlarutan dan pengikut dia bermacam-macam PL, bermacam-macam perangai, akhirnya benda ni akan diselewengkan. Sama juga dengan Kristian. Kristian asal ni ataupun kita panggil Nasrani ni, agamanya adalah yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Tapi macam mana pula sampai sekarang ni jadi kufur macam tu? Sebab itu kena baca dalam bentuk, dah bukan hanya baca dari sudut realiti, tapi kita kena kaitkan dengan sejarah. Dalam Kristian juga ada pembahagian lain. Ada Kristian Ortodok, ada Kristian Protestan. Jadi sebab itu kita kena jelas dalam bab mazhab dalam Islam, firqah, atau panggil firqah dalam Islam ini. Ada perkara yang kita boleh tentang, kan? Ada perkara yang kita perlu ambil titik persamaan. Contoh dalam isu umat Islam Palestin, takkanlah kita nak bergaduh dengan Iran lah isu Palestin. Kan kita boleh bersama untuk memerangi Israel. Itu kena jelas lah. Okey. Dan sebab itulah dalam Islam kita mengharamkan orang Islam membunuh kepada orang Islam yang lain. Tak boleh. Selagi dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka haram. Baik, dalam buku kelas kita juga dibahaskan, adakah cukup hanya satu perkara itu, iaitu mengucap dua kalimah syahadat? Adakah cukup hanya mengucap dua kalimah syahadat, maka haram bagi darah seorang muslim itu kepada muslim yang lain? Baik, disebutlah ini telah diriwayatkan daripada sahabat radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW hanya menerima dua kalimah syahadah sahaja dari orang-orang yang datang mengunjungi untuk memeluk agama Islam. Maka baginda SAW memelihara darah mereka dengan ucapan sedemikian itu dan menjadikan mereka orang Islam. Okey, dalam hadis yang lain disebut, umirtu an uqadilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqiha wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, maka barang siapa yang mengucapkannya tiada Tuhan melainkan Allah,
terpelihara harta dan jiwa dariku melainkan dengan haknya dan penghisapannya daripada Allah SWT. Ini hadis riwayat yang lain mengatakan bahawasanya kalau barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka haram bagi orang Islam untuk mengambil darah ataupun harta umat Islam tersebut. Haram. Ya. Ada juga yang menceritakan bahawasanya apabila ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah yang pertama Islam, macam mana berlaku perdebatan antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Sayyidina Abu Bakar menghantar tentera yang diketuai oleh Khalid Al-Walid untuk memerangi satu penduduk ataupun tempat ni, kerana waktu tu berlakunya dapat berita bahawasanya mereka ni telah melanggar had ataupun melanggar hukum-hukum Islam. Apabila sampai Sayyidina Khalid Al-Walid sampai ke tempat kampung tu, didengar azan subuh tu. Jadi patah balik Khalid Walid dengan tentera Islam, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, aku tak mampu untuk perangi apa sebab mereka solat. Apa yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, mereka ini aku perangi bukan kerana mereka meninggalkan solat, tetapi mereka telah meninggalkan tuntutan membayar zakat. Adakah engkau nak membezakan ataupun memecah-mecahkan, menjuzukkan perkara dalam Islam itu sendiri? Dalam cerita ni nak diceritakan pula bahawasanya perlunya kita berpegang pada 5 prinsip Islam itulah. Rukun Islam. Pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Dalam riwayat hadis ni maksudkan umir tu an uqad, sebab apa? Sayyidina Abu Bakar mengambil sabda hadis Nabi, iaitu umir tu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi. Illa bihaqqi maksudnya melainkan haknya. Hak ini maksudnya menceritakan tentang prinsip-prinsip Islam yang lain, iaitu zakat, solat, haji dan puasa. Maka istimbat waktu tu, orang kata ijtihad seorang pemimpin, dia mengambil kira bahawasanya dalam Islam bukan hanya, tak cukup hanya mengucap 2 kalimah syahadat sahaja, tapi kena melengkapkan kelima-lima perkara rukun dalam Islam tu sendiri. Sebab itu bila kita nak sebut seorang Islam itu mesti cukup 5. Syahadahnya, solatnya, zakatnya, puasanya, haji. Haji ni pula ada perbahasan dia sendiri. Ada setengah ulama mengatakan man istata'a, barang siapa yang berkemampuan. Kemampuan ni bukan masuk dari sudut tubuh, bukan hanya dari sudut, hanya sahaja dari sudut rezeki, duit, boleh pergi haji. Banyak. Kadang-kadang ada duit sebab tak sihat. Kadang-kadang dah sihat dah, tak ada duit pula. Ada setengah orang ada duit, ada kesihatan, keluarga. Mungkin keadaan keluarga yang tidak mengizinkan. Itu namanya manis tata'a, barang siapa yang berkemampuan. Tapi kita semua dah niatkan untuk buat haji, maka teruskanlah, InsyaAllah, doalah. Okey. Kalau nak katakan nak sama dengan zaman Rasulullah, lain. Zaman Rasulullah memang dia berada di tanah haram. Kita ni duduk Malaysia. Yang penting keazaman dan niat kita tu pastikan ada. Antaranya apa? Berdaftar haji. Daftar haji. Anak lahir terus daftar haji. Bila dapat pergi, Allah itu serah pada ketentuan. Dapat mungkin umur dia bawah belas tahun, alhamdulillah. Kalau mungkin umur dia dah ke 40 60, tak apalah. Paling kurang dapat juga dia menunaikan ibadah haji. Itulah perkara yang
perkara yang paling penting. Sebab itu Abu Bakar pernah berkata, demi Allah, aku pasti akan memerangi sesiapa yang memisahkan antara solat dan zakat. Justru zakat adalah hak bagi harta. Demi Allah, sekiranya mereka itu menahan dariku, yakni mengeluarkan zakat dengan tali-talinya yang telah mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, aku pasti akan memerangi mereka lantaran keengganan mereka itu. Ini ada satu ketegasan seorang pemimpin dalam menjaga prinsip dan juga kehormatan Islam itu sendiri. Dan dibahaskan juga apa yang dimaksudkan dengan tali-tali, iaitu mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Maksudnya mereka menahan dengan tali-tali, maksudnya harta mereka tu tak mampu, mereka tak nak untuk mengeluarkan harta benda mereka untuk zakat. Okey. Maka Abu Bakar telah berdalil untuk memerangi mereka dengan enggan mengeluarkan zakat. Itu hujah dia. Kenapa Abu Bakar memerangi kampung tersebut adalah kerana mereka tidak mahu mengeluarkan zakat. Dan dari sini kita nampak macam mana bahawasanya dalam Islam ni tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dijuzukkan, tidak boleh diceraikan. Ada orang memahami Islam solat, solat cukup lah solat. Saya bulan puasa, walaupun saya tak puasa, tapi saya tetap solat, Ustaz. Ada jumpa orang macam tu? Ada kan? Bulan puasa kan, saya makan ni, Ustaz, tapi saya solat subuh, saya berjemaah, Ustaz. Pening nak jawab orang macam ni. Jadi sebab itu kita kena faham dalam Islam tidak boleh dipisahkan. Hatta dalam perkara keduniaan pun kita kena ikut cara Islam, apatah lagi dalam bab ibadah. Bab ibadah. Jangan ada rasa perkara ni kita nak buat, perkara ni tak nak buat kan. Sama jugalah dalam bab menutup aurat kan. Bab menutup aurat sama juga. Sedangkan Allah sebut kan, Allah menyuruh perempuan melabuhkan tudungnya, jilbabnya sehingga dada. Walaupun dalam Al-Quran tak menyebut secara sharih menutup aurat, tapi ada ayat-ayat yang Allah telah menurunkan untuk mengikut segala perintahnya. Perintahnya untuk menutup aurat lah. Bila berlaku satu perkara, jangan kita anggap benda tu remeh. Itu yang jadi satu normalisasi yang baru. Orang anggap menutup aurat ni bukan satu benda yang disebut dalam Al-Quran. Itu bahaya. Sebenarnya dah ada dah. Okay. Baik, seterusnya, hukum bagi mereka yang meninggalkan kesemua rukun-rukun Islam. Hukum ke atas orang yang meninggalkan keseluruhan rukun Islam, sekiranya mereka itu terdiri daripada satu jamaah, yakni kumpulan manusia, dan mereka mempunyai kekuatan untuk mempertahankan diri mereka, maka mereka hendaklah diperangi sebagaimana diperangi akan orang-orang yang meninggalkan solat dan tidak membayar zakat. Telah diriwayatkan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Hanzalah bin Ali bin Al-Asqa bahawa Abu Bakar telah menghantar Khalid Al-Walid dan memerintahkan beliau memerangi manusia atas kelima-lima rukun tersebut. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 5 rukun itu, hendaklah diperangi. Satu tinggal pun wajib untuk kita perang. Perang maksudnya bukanlah terus bunuh orang tu, bagi amaran dulu macam kita dengan anak kan, tak solat bagi amaran, tak solat siap. Ada peringkat-peringkat dia, bukan terus sah. Ada peringkat. Kalau Nabi ajar apa, umur 10 tahun perintahkan untuk solat. Kalau 10 tahun tak solat juga, maka boleh rotan. Sebab itu dalam Islam, kalau kita ikut dalam perkembangan sirah Nabi Muhammad, dalam peperangan, mana-mana peperangan pun Nabi takkan terus perang.
Nabi akan ada negotiate dulu. Orang kata tawar-menawar dulu. Kalau engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Taslim aslam. Kau masuk Islam, kau selamat. Tawar-menawar dulu. Bukan terus sampai zoom perang. Sebab tu kalau kita dengar rundingan-rundingan, sebenarnya benda tu dah dibuat oleh Nabi dulu lagi. Rundingan-rundingan kalau kita baca kan, baru-baru ini yang masa Rasul Ustaz Aimi ceritakan pasal Fatul Mekah. Sebelum Fatul Mekah tu apa yang berlaku? Ada Baitul Ridwan. Sebelum Baitul Ridwan tu apa yang berlaku? Mereka nak buat haji je, nak buat umrah je. Hantar Sayyidina Osman untuk berunding. Betapa indahnya Islam. Dia tak nak berlaku pertumpahan darah, dia nak hantar dulu untuk berunding. Boleh tak? Berunding dulu, bukan nak terus serang. Tapi biasalah, bila unding ni, musuh ambil kesempatan buat satu perang saraf. Kononnya Sayyidina Osman mati dibunuh. Waktu itulah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi buat perjanjian Bai'atul Ridwan di bawah pokok namanya Ridwan. Waktu tu barulah orang-orang kafir, musyrikin Mekah waktu tu baru rasa ketakutan. Sebab apa ketakutan? Sebab Allah telah campakkan rasa takutnya dalam hati mereka akan persediaan umat Islam waktu tersebut. Baik itu dalam perkara, baik itu kalau kita baca Islam ini, dah dia punya teori, dia punya sistem sangat cantik. Kita takkan terus perang, kita akan bagi negotiate dulu. Apa yang kau boleh buat, apa yang kita boleh kerjasama dalam bab-bab hal kemanusiaan. Baik itu apa-apa perkara yang boleh mendatangkan keuntungan pada Islam, maka kita boleh bersama dengan orang kafir. Yang penting boleh menguntungkan Islam, bukan menguntungkan orang-orang yang buat negotiate tu. Itu beza. Menguntungkan Islam dengan menguntungkan orang yang buat negotiate tu beza, dua perkara yang beza. Okey? Baik. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, sekiranya manusia meninggalkan haji, maka kami akan memerangi mereka sebagaimana kami memerangi meninggalkan solat dan tidak membayar zakat. Ini qadiyah waktu tu. Kan? Qadiyah waktu tu maksudnya umat Islam bersama berada dalam kelompok di Mekah dan Madinah dan tiada masalah untuk mengerjakan haji. Kita hari ini kita terpaksa tunggu turn lah. Tunggu giliran. Jangan kata, apa Ustaz, kalau kita yang tak mampu nak buat haji ni kena perang ke? Tak, bukannya macam tu. Jangan salah faham. Qadiyah waktu Sayyidina Umar tu, maksudnya orang Islam waktu tu mereka tinggal menginap di Mekah dan Madinah. So tak ada masalah, tak ada visa, tak ada pasport. Kita ni kalau nak buat visa, pasport kena ada macam-macam urusan. Azan? Dah. Okey, baik. Kita bagi azan. Alhamdulillah, insyaallah la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد الله. Baik, sambung sikit lagi insyaAllah. Dan dalam poin kelima iaitu iman yang dituntut. Dalam hadis ni nak mengkisahkan bahawasanya apabila dan disebut dalam ni adalah dalam hadis terdapat petunjuk yang nyata bahawasanya dari kalangan ulama salaf dan khalaf bahawa iman yang dituntut adalah iman yang dengan tasdik, yang yakin dengan i'tiqad dengan rukun-rukun Islam tanpa sebarang keraguan. Adapun mengetahui dalil para ahli kalam dan sampai kepada keimanan dengan hukum yang mereka tetapkan adalah tidak wajib. Baik, dalam hal ni menceritakan bahawasanya apabila seorang itu adanya iman, kepercayaan, i'tiqad yang kuat, sebab kepercayaan ni mesti didatangkan dengan ilmu. Okey. Adapun dalil itu tidaklah wajib. Bukannya wajib ni maksudnya tak payah kita ambil langsung. Ada setengah orang faham tak wajib ni tak payah ambil. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Kan? Nabi sebut talabul ilmi, menuntut ilmu. Banyak-banyak hadis Nabi akan diceritakan 3 perkara apabila kita mati putus semua perkara kecuali apa? Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan sedekah amal jariah. Jadi dalam Islam, kalau kita kena faham apa-apa perbuatan kita mesti kena ada dengan seiring dengan ilmu. Kita puasa, kita faham sampai ke tahap falsafah puasa tu untuk apa. Kita solat, kita faham sampai falsafah matlamat solat itu untuk apa. Kita nak cerita pasal negara Islam, kita faham kenapa perlunya membina satu daulah Islamiah. Kita kena ada satu ilmu yang berkenaan supaya kita jelas benda tu. Bukan kita ikut taklid buta. Sebab apa? Bila kita melakukan satu ibadah taklid buta, kita tak akan memahami secara tuntas ataupun secara detail kenapa perlu ibadah. Baik, itu adalah perkara yang penting. Dan yang terakhirnya apa yang disebutkan dalam hadis ni itu melainkan dengan haknya, illa bihaqqiha. Dalam riwayat melainkan dengan haknya, dan dalam riwayat yang lain disebut melainkan dengan hak Islam. Melainkan Islam yang ini telah nyatakan dahulu bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengeluarkan hukum dari lafaz hak itu, iaitu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Adapun dalam hadis yang lain diceritakan juga
la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu illa bi ahda salasan as-sayyibil zani wan nafsi bin nafsi wat tariki lidinihi al-mufariqi lil jamaah. Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah, dan melainkan dengan salah satu 3 sebab. Tadi sebab apa? Dia kata tak haram bagi darah orang Islam ini ke atas orang Islam yang lain apabila disebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melainkan dengan 3 sebab yang lain, iaitu janda yang berkahwin yang telah melakukan zina, membunuh orang lain, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Okey, 3 perkara. Janda yang berkahwin, yang telah berkahwin dan melakukan zina. Kalau kita faham dalam hukum hudud pun, kalau al-muhsanat dengan ghair muhsanat. Muhsanat ni maksudnya masa mudahnya anak dara lah yang belum kahwin. Ghair muhsanat yang tidak yang bukan dara lah, yang dah berkahwin. Hukum orang yang berkahwin dengan orang yang dah berkahwin ni, orang yang belum berkahwin dengan orang yang belum kahwin ni hukumnya berbeza dalam sebatan. Dalam hukum had dia, hukum hudud dia. Orang yang dah kahwin kita akan rejam sampai mati. Kalau orang yang belum kahwin dah kesebat dalam 80 sebatan kalau dalam hudud. Saya lah. Lepas tu orang yang membunuh orang lain juga akan dihalalkan darahnya, kerana sebab dalam Islam sebut haram untuk membunuh ke atas muslim yang lain. Yang ketiganya adalah meninggalkan agama, iaitu murtad. Murtad, sebab itu dalam hukum murtad ni, sebenarnya isu murtad ni, isu ni dah lama dah di Malaysia kan. Sebab itu wallahu alam, saya tak tahulah nak ceritakan benda ni, tapi selalunya biar orang-orang yang berundangan lah ceritakan bab bunuh mandatori. Bunuh mandatori ni dalam Islam ada, sehingga sekiranya dia murtad, keluar daripada Islam. Tapi baru ni saya dengar dalam radio hukum mandatori, bunuh mandatori ni dihapuskan. Tak silap saya lah, kalau saya silap saya tahulah, boleh betulkan. Dihapuskan hukum bunuh mandatori ni. Tapi wallahu alam, sebab kita berhadapan dengan sistem, jadi sebab itulah kefahaman Islam ni perlu jelas, perlu disemaikan dalam seluruh umat Islam, terutamanya orang-orang yang yakin dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi insya-Allah segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang kurang itu daripada saya sendiri. Mohon maaf kalau ada perkara yang saya tersilap, saya mohon untuk dibetulkan. Boleh tegur, tak apa, insya-Allah kita bincang sama-sama. Moga-moga ia satu pembelajaran bersama, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus salah. Okay,